Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok satu company kereta dari India yang ramai tak tahu tapi dia sangatlah besar. Dan company ni tak lain dan tak bukan adalah Tata Motors. Kalau anda nak tahu, walaupun Tata ni tak ada kereta yang hebat, tapi kereta mewah macam Jaguar dengan Land Rover daripada UK sana sebenarnya dimiliki oleh Tata Motors. Dia macam company yang senyap tapi banyak duit. Sama macam Geely. Kalau Geely contohnya, sebelum dia beli saham Proton, saya rasa tak ramai pun yang kenal dia. Lepas dia jadi sebahagian dari Proton, barulah kita tahu besar rupanya Geely ni. Jadi bagi saya, Tata Motors dari India ni pun reputasi dia macam tu. Kereta sendiri tak berapa nak popular sangat, tapi company ni sangat besar. Dan saya rasa kalau dekat Malaysia ni biasa kita jumpa lori lah brand Tata. Tapi sebenarnya Tata Motors ni jauh lebih besar dari setakat buat lori untuk pasaran dunia. Tata Group tu sendiri boleh dikatakan macam satu organisasi yang membangunkan India tu sendiri. Punyalah besar. Okey, jom kita tengok. Tata Motors ditubuhkan pada tahun 1945 dalam 70 tahun yang dululah. Dan yang menariknya, asalnya company ni dia bukan buat kereta ataupun lori tau. Dia ditubuhkan untuk buat kereta api. Nama asal dia adalah Tata Engineering and Locomotive Company. Tapi sekarang ni macam-macam lah dia buat. Kereta, lori, van, bas, kereta sport pun dia buat. Lepas tu dia buat kenderaan untuk construction. Dan paling canggih, kenderaan untuk tujuan pertahanan. Dan dia betul-betul maju selepas tahun 1954, selepas dia buat joint venture dengan Daimler-Benz untuk buat kenderaan komersial. Kenderaan komersial ni macam lori, bas, van dan macam-macam lagi lah. Asalnya memang dia orang tak buat kereta untuk orang biasa ni. Tapi walaupun tak buat kereta biasa, Tata Motors ni memang dia dominate lah market commercial vehicles dalam India. Sebab tak ada competition. Dan India ni populasi dia 1.4 bilion orang. Jadi kalau dapat kontrol market India tu, macam dah boleh kontrol market dalam suku market dunia. Banyak tu. Dan ini tak masuk lagi kenderaan yang dieksport. Dan sampai hari ni Tata Motors dah berjaya eksport kenderaan dia orang ke 125 buah negara. Kalau anda perasan, dekat atas jalan dalam Malaysia ni pun ada banyak lori Tata. Dan selepas Tata dapat dominate dalam manufacturing commercial vehicles ni, dia pun cuba pula untuk masuk ke dalam market kereta penumpang harian pada tahun 1988. Kira agak baru jugalah Tata ni dia venture dalam pembuatan kereta harian ni. Kalau ikutkan Proton lagi senior, sebab Proton ditubuhkan tahun 1985. Tapi kita kena ingat yang Tata ni dia bukan betul-betul baru buat kenderaan, sebab dia dah buat lori dengan bas sebelum ni. Jadi pada tahun 1988 tu Tata melancarkan kereta pertama yang dipanggil Tata Mobil. Nama lain Tata Mobil ni adalah Tata Tircon Line, dan Tircon Line ni sebenarnya adalah sebuah truk pickup. Lebih kurang macam Toyota Hilux dengan Ford Ranger lah. Sebenarnya pelik juga kalau automotive manufacturer ni first kereta dia adalah truck pickup. Tapi memandangkan Tata ni memang ada kepakaran dalam membuat commercial vehicle, mungkin lebih mudah bagi diorang untuk buat pickup truck berbanding kereta biasa macam kereta sedan ke, kereta hatchback ke atau sebagainya. Kereta yang kedua daripada Tata Motors pula dilancarkan 3 tahun berikutnya, iaitu pada tahun 1991 dan diberi nama Tata Sierra. Dan Tata Sierra ni pun sebenarnya bukan kereta sedan tapi kereta SUV. Maknanya bila Tata ni dah boleh buat dua kereta ni, Tata Motors sekarang ni menjadi manufacturer pertama dari India yang ada kepakaran untuk keluarkan kereta jenama sendiri. Ini satu pencapaian besar lah, sebab manufacturing kereta ni biasanya Europe dengan US yang kontrol. Dan kereta penumpang pertama dari Tata Motors lahir pada tahun 1998 yang diberi nama Indica. Indica ni kita tak dengar tau dekat Malaysia, tapi pada tahun 2008 Tata Motors buat satu lagi kereta yang diberi nama Tata Nano. Yang Tata Nano ni memang sangat popular nama dia di serata dunia, sebab Tata claim yang Tata Nano ni adalah kereta yang paling murah boleh dibeli. Kereta ni harga dia kalau convert ke ringgit Malaysia hanya dalam 10,000 saja. Lagi murah dari Waisuku kan. Tapi malangnya kereta ni tak dapat sambutan yang diorang harapkan sebab banyak masalah. Yang pertama, orang risau kereta ni tak selamat sebab diorang banyak sangat buat cost cutting, jadi kereta ni memang tak lepas apa-apa ujian safety pun. Kemudian ada pula kes-kes di mana kereta ni terbakar, jadi lagilah orang tak yakin.
Itu masalah dengan nak buat kereta ni. Walaupun kereta tu nak jual murah, tapi development cost tu sebenarnya tak murah langsung. Lepas develop pun nak kena test dulu bertahun-tahun. Lagi-lagi kalau kereta tu nak eksport ke luar negara. Sebab bila dah terlepas dekat tangan customer, jadi pula kes macam terbakar lah dan sebagainya. Habislah reputasi dia dan orang pun terus takut nak beli lepas tu. Dia punya nak cost cutting tu sampaikan wiper ada satu je. Lepas tu bonnet belakang tu tak ada pintu. Fuel cap nak isi minyak pun tak ada. Kena buka hood depan untuk isi minyak. Memang banyak lah kelemahan dia. Tapi untuk harga RM10,000 tak boleh nak komplain. Sebab RM10,000 kita boleh dapat motor je. Itu pun cukup-cukup makan. Tapi apa-apa pun Tata Nano ni boleh dikatakan percubaan yang gagal lah daripada Tata Motors. At least untuk market export lah kereta ni tak berjaya. Untuk domestic market dalam India mungkin berjaya. Dan mungkin satu hari nanti diorang akan bangunkan semula. Saya tak pasti. Tapi yang saya pasti kalau diorang nak buat memang boleh sangat. Sebab company ni company yang besar. Kalau saya lah katakan company ni cukup modal, diorang nak cepat, boleh invest dekat company yang buat smart car tu dan pindahkan teknologi dia. Dan kalau ikutkan itulah yang Tata Motors ni buat masa dia beli Jaguar Land Rover pada tahun 2008. Masa ni Ford yang kontrol, tapi Jaguar Land Rover ni masa tu diorang ada isu reliability yang sangat teruk dan sales pun tak banyak. Tata pula masa tu tengah banyak duit dan diorang terus beli Jaguar Land Rover ni. Dan nampak gayanya Tata ni dah berjaya menaikkan semula kualiti dan sales untuk company Jaguar Land Rover ni. Satu lagi company kenderaan yang Tata Motors beli adalah Daewoo Commercial Vehicles Company dari Korea Selatan yang dibeli pada tahun 2004. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, banyak lagi lah company kenderaan yang Tata dah beli. Ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal company ni. Macam-macam. Sebab tu saya tengok Tata Motors ni bukan setakat pembuat kereta, tapi dia adalah satu konglomerat dan kontrol banyak lagi manufacturer lain. Dia dah seolah-olah macam Geely ataupun Volkswagen Group. Diorang ni bukan setakat pembuat kereta yang biasa, tapi ada market control yang besar dalam pasaran kereta dunia. Cuma kita dekat Malaysia mungkin kurang appreciate sikit company Tata ni sebab kereta Tata tak ada yang masuk Malaysia. Dan kalau anda nak tahu, Tata Motors ni pun walaupun dia kontrol banyak company bawah dia, Tata Motors tu sendiri dikontrol oleh Tata Group. Tata Group ni ditubuhkan lebih 150 tahun dulu oleh Jamshedi Tata dan antara company yang ada bawah dia ni adalah Tata Chemicals, Tata Communication, Tata Power, Tata Steel, Indian Hotel Company, Tata Starbucks dan lain-lain lagi. Daripada buat teh sampai besi, semua dia orang buat. Ada lebih 100 company duduk di bawah dia dan Tata Motors tu hanya satu je dari company-company tu. Jadi korang boleh imagine tak besar mana Tata Group ni sebenarnya. Jadi tak salah kalau kita cakap Tata ni adalah company yang membangunkan India tu sendiri. Kalau tak ada Tata Group ni, mungkin kedudukan ekonomi negara India sangat berbeza sekarang ni. Jadi korang sendiri pernah perasan tak lori ataupun bas Tata dekat atas jalan? Ke ada yang pernah nampak Tata Nano ni? Saya sendiri tak pernah nampak lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.